Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali. Allah taala zahirkan, yakni Allah taala jadikan kita sama-sama belajar ataupun kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Semarang Baru, yang hormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahub wa Munabbihatil Qulub oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya aku bendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia, yakni Sayyidina Ali, pada satu masalah seorang, kemudian daripada seorang demi seorang, soalan yang sama, betapa dijawabnya. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawapannya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim, sungguh seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, ya hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawabnya, ilmu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Jawabnya, kerana ilmu pusakai Anbiya dan harta pusakai Qarun dan Syadad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Kemudian datang yang kedua bertanya, ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana ilmu itu memelihara akan dikau dan harta engkau peliharakan dia. Kemudian datang yang ketiga bertanya, ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu afdal daripada harta, kerana orang punya harta itu banyak seteru, yakni musuh, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya, yakni kawan. Kemudian datang yang keempat bertanya, ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu afdal daripada harta, kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia, belanjakan dia, kurang ia, dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia bagi ke orang, kongsi ilmu, bertambah ia. Kemudian datang yang kelima bertanya, ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu afdal daripada harta, kerana orang punya harta itu diseru dengan nama bakhil, lokek, dan cela. Bakhil bahasa Arab sebenarnya, pedekut, dan cela. Dan orang punya ilmu itu diseru dengan nama besar dan mulia. Cukuplah 5 perkara sebab ilmu lebih afdal daripada harta. 5 lagi kita sambung akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Mari kita sambung bacaan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan mengkusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang ketiga. Doktor ada pesan untuk buat ulang kaji kiraan ni. Nanti saya tak study lagi, tak sempat pasal sekolah banyak pula program. Oh ya, sebut alang-alang program ni,
Saya tak nak tapi terpaksa jugalah cakap. Apa nama ni, hari Ahad hari Ahad 15/9/12 nanti. 15/9/12 kan 11 pula 15/11 sekejap ya. Masukkan dalam video. Tengok video ni. Saya dah iklan cuma tak rakam pula tadi. Jadi siapa berminat boleh beli meja. Bukan beli meja, boleh apa dia panggil? Dia istilahnya beli meja lah. Meja platinum 220 satu kerusi, meja perak 200 satu kerusi. Apa nama ni, boleh hadirlah sekali, hadir ataupun sumbangan. Baik, yang sambung ke surat 17, wasiat. Perkataan wasiat itu pada lughah maknanya menyambungkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain, iaitu berpesan minta buatkan sesuatu untuk sesuatu. Baik, saya sambung sikit yang tadi. Tapi kalau tu maknanya makanannya sampai 220, makanannya tak sampai 220. Cumanya mungkin dalam 40 lebih, 50 lebih untuk kita seorang makan lah kan, hotel. Yang baki tu kira sedekah untuk budak-budak sekolah lah. Budak sekolah menengah, sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sekolah tu ada 88 murid. Lelaki lah 50 lebih, perempuan 40 lebih. Gitulah. Sama sebenarnya. Baik. Perkataan wasiat itu pada lughah, pada bahasa maknanya menyambungkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain, iaitu berpesan minta buatkan sesuatu untuk sesuatu. Dengan makna ini, perkataan al-aisa' termasuk dalam perkataan wasiat, seperti berpesan minta jagakan anak atau minta bayarkan hutang dan sebagainya. Wasiyah bahasa Arab ni, Melayu sebut wasiat lah. Manakala maknanya iaitu wasiyah pada syarak, iaitu tidak termasuk perkataan al-isa', iaitu mendermakan hak kepada sesuatu kebajikan yang disandarkan atau yang digantungkan selepas mati. Seperti seorang berkata, saya berwasiat untuk Zaid bagian-bagian banyaknya daripada harta saya, atau berwasiat untuk masjid itu bagian-bagian daripada harta saya. Maknanya lepas mati, satu nota kakinya, sandarannya sebelum ijma', sebelum kesepakatan ulama'. Jadi sandaran yang paling tinggi Al-Quran, hadis lah. Lepas tu baru ijma', sepakat ulama'. Firman Tuhan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Sadaqallahul azim. Suratul Nisa ayat 10. Artinya dibahagi pusaka itu selepas wasiat atau dibayar hutangnya. Harta si mati nak dibahagikan pusaka tu selepas tunaikan wasiat 1/3 dan dibayar hutang-hutangnya. Habis semua Ustaz, artinya buat bayar hutang, tak ada bahagian pusaka lah. Kan? Jadi jangan buat si mati masih hidup tu ni untuk yang masih hidup lah kan. Kalau boleh jangan berhutang, dan kalau boleh jangan buat orang lain berhutang untuk kita kan. Kalau tak nanti gitulah ceritanya. Bukanlah nak harta tu sangat, maknanya nanti akan datang kalau hutang belum sempat bayar, meninggal dunia, wajib dilunaskan dulu hutang. Dan hadis-hadis seperti hadis Ibnu Majah, cuma kalau dari segi bank dan sebagainya dia ada insurans, macam apa rumah kan, MRTA nama dia. Kalau meninggal dunia di insurans bayarkan. Itulah. Yang ini hutang yang tak ada insurans ni lah, hutang dengan Pak Imam, hutang dengan Bilal, hutang dengan pengurusi surau contoh. Kan. Baik. Dan hadis-hadis seperti hadis Ibnu Majah, al-mahrumu man hurrama al-wasiyatu. Artinya lebih kurang yang dikatakan orang yang kempunan ini daripada mendapat pahala itu ialah orang yang tiada berbuat wasiat.
kempunan, tak dapat pahala. Jadi ini bukan hurrima, maaf, sabdu ke atas betul. Jadi tak buat wasiat kempunan, kurang dapat pahala. Itu hadislah makna dalil wasiat. Baik, sambung satu balik ke atas tu, maknanya selepas mati. Tetapi jika ia menggunakan perkataan lain daripada wasiat, mustahak disebut lepas saya mati. Kalau tak nak sebut wasiat, nak guna perkataan lain, tapi kena sebut lepas saya mati. Harta tu akan diagihkan selepas mati, selepas yang membuat wasiat tu mati. Hidup belum dikira wasiat, hidup dikira hadiah atau hibah. Seperti katanya, beri kepada Zaid bagian-bagian selepas saya mati. Habis yang hibah insurans tu Ustaz, kenapa nama dia hibah, kenapa tak wasiat? Itu maknanya dia masa dia hidup, dia dah hibahkan dia punya bahagian. Maknanya dia bayar setiap bulan. Dan andai kata sampai satu masa matang, ataupun satu masa untuk mengambil kiranya macam simpanannya tu diberikan kepada si fulan. Jadi bila masa matangnya, dia tetapkan bila saya telah meninggal dunia. Jadi dia menghibahkannya tu masih hidup. Cuma hartanya tu diberi selepas meninggal dunia. Yang ini wasiat ni pun sebutnya tu masih hidup juga. Tapi dia babnya 1/3 daripada hartanya tu. Yang hibah insurans tu dia bulanan, lepas tu terkumpul lah. Dia beza sikit lah. Yang wasiat ni harta yang dicari sendiri. Baik, sambung Seperti katanya, beri kepada Zaid bagian-bagian selepas saya mati. Ini pun wasiat juga namanya. Adalah rukun wasiat itu 4 perkara. Jadi kalau dari segi formula, hibah tu macam wasiat juga. Tapi dia dah tetapkan. Maknanya kalau dihibah tadi tu keseluruhan, macam wasiat ni 1/3 saja daripada keseluruhan hartanya. Bezanya kat situ lah. Dari segi buatnya masih hidup sama, wasiat pun sebut masih hidup. Dah mati mana nak wasiat macam mana kan? Dia kena sebut atau tulis. Hibah pun sama, yang hibah insurans tu. Kemudian hartanya diberi bila? Sama, selepas meninggal dunia. Wasiat selepas meninggal dunia baru diberi. Hibah tu pun sama. Cuma bezanya wasiat 1/3 daripada keseluruhan harta yang dia ada. Hibah insurans tu keseluruhan dipanggil pelaburan dia. Keseluruhan pelaburan dia masa dia hidup. Lagi banyak hibah sah. Yalah, dari segi banyak hibah lah. Baik, adalah rukun wasiat itu 4 perkara. Pertama, orang yang berwasiat disebut musin. Dua tu kan, musin. Yang kedua, orang yang atau pihak yang diwasiatkan kepadanya disebut muson lahu. Ketiga, benda atau barang yang diwasiatkan disebut muson bihi. Benda ataupun barang ataupun duit lah. Keempat, sirah lafaznya tu. Bukan dot tu kan. Titiknya tu kotoran, bukan titik untuk short jadi dot. Dirah tak ada. Sirah. Ini lafaz. Baik, satu, sah wasiat daripada tiap-tiap orang yang ada milik harta, berakal, merdeka dengan kehendaknya, yakni tidak dipaksa. Kau tulis wasiat, pistol dekat kepala, tak boleh. Dan kalau diambil juga, dosalah, haram. Mencuri atau merampas lah, atau memaksa lah, merompak pun dia juga. Nyamun, semualah tu, tak boleh paksa. Dan orang yang kena tegah oleh mahkamah, awak mahkamah jatuhkan hukuman tak boleh berwasiat, so tak boleh lah. Insya-Allah.
Sambung banyak sikit lah. Ganti. Minta maaf lambat tadi, isteri saya OT tengok budak balik pukul apa, jadi yang lambat.
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Baik, sambung panjang sikit lah. Surat 17 nombor 1. Sah wasiat daripada tiap-tiap orang yang ada milik harta, berakal, merdeka dengan kehendaknya, ini tidak dipaksa, dan orang yang kena tegah oleh mahkamah boleh juga, kerana dungu, kerana dungu ni kira bodoh lah, atau kerana banyak hutang, bankruptcy. Sah berwasiat, boleh juga berwasiat. Kenapa? Kerana cakapnya boleh dipakai, dan mereka pun ada keinginan berkehendakkan pahala, mungkin tak banyak lah Maka tidak sah wasiat daripada kanak-kanak, tak boleh. Orang gila tak boleh. Orang pitam cakap kan, contoh hamba sekalipun mukatab atau mukatib, dan orang yang dipaksa. Kedua, orang atau benda yang diwasiatkan kepadanya itu ada dua macam, dua jenis. Pertama, wasiat kepada manusia, iaitu orang, atau kedua, wasiat kepada pihak. Jika wasiat kepada manusia, hendaklah ia boleh memilih orang yang nak diberi itu. Dia boleh memilih ketika mati orang yang berwasiat. Dari itu, tidak sah wasiat kepada orang yang sudah mati. Aku wasiatkan kepada almarhum, pula tak boleh. Demikian juga kepada binatang, tak boleh. Aku wasiatkan kepada si Oyen aku, tak boleh. Saya macam mana? Oyen ni lah ustaz, yang teman saya. Tak ada manusia yang nak teman saya. Saya semua lagi ustaz. Ya. Macam mana pun dia binatang. Tak boleh. Rapat-rapat lah masalah, cuma dia binatang. Tak bolehlah sampai tahap bagi wasiat. Kenapa? Kerana dia tidak boleh memilih. Dalam agama dia, dalam Islam dia tak memilih. Macam mana dia? Tentu orangnya mesti tentukan siapa. Kalau tak ditentukan, tak boleh. Tak sah dia punya wasiat. Saya wasiatkan 1/3 harta saya. Hartanya berapa? Hartanya ada RM900. Okeylah, 1/3 300 kepada sesiapa saja. Boleh tak boleh? Mesti tentu orangnya siapa. Tapi yang kita dah faham, dah maklum, bukan waris lah. Bukan waris orang lain. Macam bukan selain orang yang menerima pusaka. Sebab orang yang menerima pusaka dah ada bahagian. Macam Haji ada cakap tu, anak angkat, contoh kan, boleh. Sebab anak angkat dia tak berhak menerima pusaka, tapi dia boleh menerima wasiat. Baik. Tak boleh milih. Tentu orangnya, dan ada maujud ketika berwasiat. Masa dia buat wasiat tu orangnya adalah. Dan jika wasiat kepada pihak disyaratkan tidak kerana maksiat, tidak kerana dosa, maka tidak sah wasiat Quran kepada orang kafir atau untuk membangunkan gereja. Ini toleransi. Ada batas. Ada batas. Toleransi boleh. Muamalat. Muamalat, berjual beli apa sebagainya, itu pun kena utamakan orang Islam juga sebenarnya. Dah tak ada, memang banyak pun tak ada. Ada tu ada, tak semua benda. Puas mencari kadang. Ini dah, ini kan, lah, maknanya semua iya. Kan? Konon-konon lah kita nak mencari ini yang apa nama Islam punya. Berapa getol lah je. Ada tu ada lah. Banyak makanan lah. Yang bukan makanan, bukan main susah nak cari. Jadi moral of the story apa? Buka lah kilang. Yang ada modal tu buka kilang. Mau sewa dah ada kan, kilang pula. Pelbagai kan. Kita sokonglah nanti. Kan? Itu cawangan kilang.
Jangan salah sebut. Wah, mentang-mentang tak ada ninya, tak ikut, kan. Baik. Jadi apa nama ni? Macam yang ada orang Islam yang ni JSB pula, kan. Ajaran sesat pula. Jadi yang ajaran tak sesat ni buka kilang banyak. InsyaAllah adalah orang yang sesat pun dapat rezeki kan. Takkan orang tak sesat tak ada rezeki, ada insyaAllah. Nak harapkan Ustaz Aidil modalnya tak ada. Habis gaji bulan habis, tak ada simpan. Kan sagu hati Masjid Surau pun untuk belanja juga tak ni apa nama ni, nanti gaji naik 10-7. Gaji naik tu barangnya naik lagi tinggi. Ya gaji tu naik tapi barangnya tu naik lagi tinggi. Tu nanti. Ya. Yes. Ya. Fardu kifayah betul. Jadi kalau tak dapat berdosa semua. Boleh jadi berdosa lah. Kena adakan. Tapi sekarang ni yang keperluan asas setakat ni macam ada kan, nasi, beras, makanan tu kan. Dia yang benda macam sampingan ni macam keperluan asas, senang cerita sabun basuh baju, sabun mandi, sabun basuh baju ada. Cuma kualiti lah. Kan macam anak saya dah cuba juga yang orang kata mula-mula cuba yang Muslim punya kan, gatal-gatal kulitnya. Kan basuh baju, ya bila dah pakai bajunya tu kulitnya tak selesa, gatal-gatal naik gatal-gatal. Cuba pula yang bukan Muslim tapi Malaysia pun sama, dalam memang terpaksa lah. Israel punya, bukan Israel punya, yang pro Israel. Ni terus terang cakap memang ada tapi kualitinya pula. Alah Ustaz, bolehlah ubat. Beli sabun dan beli ubat. Dan double jadinya. Double pula jadinya. Jadi betul kata doktor tadi, fardu kifayah yang asasi ya. Makanan, tempat tinggal tu. Nak cari apa nama ni yang Islam ni kan, pemajuan Islam ni. Rumah sewa adalah banyak rumah sewa kan. Boleh lah juga rumah sewa kan. Kalau nak beli tu daripada pemaju tu yang Muslim kan. Yang asas ni tempat tinggal, makanan, pakaian. Pakaian made in China semua. Ada tak? Made in Malaysia ada tak? Ada, mungkin ada tapi tak banyak. Kan? Made in Malaysia dan Muslim, ataupun bukan made in Malaysia tapi Muslim pun boleh juga. Cuma susah nak cari. Maknanya tak banyak. Jadi pakatlah kita ramai-ramai kan, macam mana modal ataupun apa yang ada modal bagi yang tak ada modal ni, usahakan ke macam mana kan. Ustaz lah buat lah. Saya pula yang pandai ekonomi lah, saya belajar bahasa kan. Macam apa nama, ada madrasah dekat Negeri Sembilan, apa nama tu, Yayasan Sofa. Dia mudir madrasah dia tu, dia madrasah lah, belajar kitab lah. Mudir madrasah dia tu ijazah ekonomi. Jadi dia buka yayasan, dia mula dengan yayasan. Ada masjid sendiri, beli tanah. Dia mula dengan apa, tak penternakan ke apa gitulah, tak ingat lah, tak kaji pula sejarah dia. Niaga lah, mana niaga. Dia buka yayasan. Ada kat situ ada masjid, surau lah, surau, ada rumah kebajikan orang tua. Rumah kebajikan orang tua, anak yatim pun rasa mungkin ada. Yayasan Sofa. Tonton buka internet ada. Ustaz Hafiz asal Johor tu. Tapi dia duduk di Sembilan lah. Masa saya belajar kat UKM, ada guru saya ada pergi majlis masa tu, apa ni, bacaan hadis tu kan, bacaan hadis apa nama ni, perawi-perawi hadis mana dia ijazahkan tu lah, dekat Negeri Sembilan tu. Dekat situ yang saya kenal tu ada madrasah tu. Jadi masa belajar UKM pergilah. Tak selalulah, dalam sebulan sekali gitulah. Dia jauh 45 minit naik motor di UKM tu. Gelap. Lalu naik atas bukit, gelap kan tinggi. Itu selawat je lah. Kan? Kuliahnya malam. Pergi petang,
terang lagi, balik dah malam. Balik UKM, mana orang tidur situ pula, balik UKM lah. Gelap kan. Jadi apa nama itu salah satu contoh kan. Yang JSB tu memanglah sampai global, tapi masalahnya ajaran sesat pula. Kan. Baik, sambung kan. Cuma dari segi ekonomi tu boleh ditiru kan. Cuma sanggup tak sanggup je lah, pasal dia tak ada gaji kerjanya. Ceritanya tu kan. Kerjanya tak ada gaji, dia untuk persatuan. Baik, sambung. Jika wasiat pihak disyaratkan tidak kerana maksiat, maka tidak sah wasiat Quran kepada orang kafir atau untuk membangunkan gereja dan sebagainya. Tetapi sah wasiat kepada pihak yang tiada tentu, seperti wasiat fi sabilillah, sebarang kebajikan. Itu bolehlah. Yang ketiga, sah diwasiatkan tiap-tiap barang atau benda yang maklum, yang diketahui, meskipun sedikit. Macam mana sedikit? Seperti 2 biji gandum. Alahai. Memang sikit sangat, tapi sah. Nak cerita pahala lah, besar pahala wasiat tu. Dan sah wasiat benda yang najis, yang boleh diambil manfaat daripadanya. Najis pun sah. Siapa nak? Seperti anjing yang boleh diajar untuk perburuan. Nanti dululah berburu kan. Sekarang pun boleh juga nak berburu dengan anjing. Habis je nak makan, basuhlah pakai nama ni 7 basuhan tu, satu campur dengan tanah. Kalau tak sedap dah yang buru. Itu cara boleh. Tahi lembu untuk buat baju, sah, buat wasiat. Kulit binatang yang boleh disamak dan sebagainya. Sah diwasiatkan benda yang belum ada. Seperti wasiat beri buah-buahan yang akan berbuah nanti. Betul, meninggal, nanti kalau meninggal dunia ni buah ni bagilah semua jiran-jiran ya. Betul, tak lama pokok tu belum berbuah, meninggal kan. Contoh. Selagi belum meninggal dia lah makan. Kata nak bagi wasiat, kan wasiat lepas aku mati, makan dululah. Aku belum mati, makan dulu. Durian, pokok durian contoh kan. Dah puas makan kan. Meninggal, dah habis buahnya, meninggal tak berbuah lagi dah pokok, tak jadilah. Tak jadilah kan. Cuma nak cerita boleh wasiat benda yang belum ada. Atau anak binatang yang akan keluar daripada perut ibunya, ni nanti lembu ni kalau beranak, atau unta, boleh unta kan. Unta ni kalau beranak aku wasiatkan contoh. Dan sebagainya. Tetapi hendaklah dikira barang atau benda yang diwasiatkan itu tidak lebih daripada 1/3 harta si mati. Ni yang kira yang hidup lah. Diluluskan wasiat itu atas 1/3 sahaja daripada harta si mati setelah ditolak hutangnya. Kalau pewasiat sendiri kira lagi bagus. Sekiranya seseorang ada mempunyai hutang sehingga habis hartanya, nescaya tidak lulus wasiatnya sama sekali. Harta si mati tu pertama sekali dibayar hutang. Dah habis semua hutang, katalah 1 juta. 1 juta. Hutangnya 900,000. Tinggal 100,000. 100,000 tu apa? Dah habis buat bayar hutang 900,000, tinggal 100,000 harta si mati. 100,000 tu selesaikan wasiat 1/3. Maknanya 100,000 bahagilah 1/3. Katalah hutangnya dah dibayar, tinggal 90,000. Ni nak senang kira kan ceritanya. 90,000 tinggal. So 1/3, 30,000 je lah untuk wasiat. 60,000 lagi barulah untuk pusaka. Turutan dia macam tu, hutang dulu. Itu sebab bila dah meninggal seseorang, warisnya sebut, barang siapa ada hutang dengan si mati, bolehlah bayar dengan warisnya. Barang siapa si mati ada berhutang dengan sesiapa, sila tuntut dengan warisnya. Yang tu yang tak disebut. Kan. Tapi kalau dah diiklankan, tak ada yang tuntut, kami dah bagikan ni awal lambat. Macam mana tu? Kalau masih ada mungkin boleh kumpul balik. Oh ya ke? Lambat cakap. Kumpul balik. Wah, bertuah.
Ya hutang kumpul bertuah. Kan. Tu kira bertuah lah. Yang tak bertuahnya kalau hutang, kalau tak cakap dah habis dah belanja. Macam mana? Tak salah awak yang tak cakap. Memanglah kesianlah semati. Kalau boleh halalkan bagus. Tapi kalau RM50, RM100 mungkin. Kalau RM50,000 RM100,000 berat juga nak halalkan tu kan. Kecuali memang orang yang betul-betul ikhlas lah kan, nak pahala dekat akhirat. Kan. Itu hartanya confirm terus transfer ke akhirat terus tu. Tak apalah. Semati ada hutang dengan saya RM100, RM100,000. Tak apa, saya halalkan. Terus transfer ke akhirat. Kan. Kalau kita yang buat kan, dia punya RM100,000 tu terus ditransfer ke akhirat untuk kita lah, akaun kita. Paling tidak pun RM100,000 RM1 satu bidadari lah. Ya Ustaz. Tak apa Ustaz, saya menghalalkan. Dia orang kalau tak dicakap macam tu kan, dia tak ni, tak nampak kan, nampak duit. Baik, sambung Ustaz. Bolehlah Ustaz, tak kena ya. Dalam hati tak sebut. Boleh. Tapi kena sebut juga sebab kalau tak sebut pun boleh. Tapi maknanya waris tak tahu kan, kita senyap-senyap je boleh. Sebab yang yang kalau yang kena cakap tu, kalau kita nak tuntut, kita halalkan je lah. Bukan senang. Saya ni pun cakap je. Kalau saya kena tempat tu, tak macam mana kan. Kena pula anak-anaknya pun kaya-kaya juga. Ini rugi aku tak tuntut ni kan. Tapi memang hak kita. Baik, sambung Baik. Cerita harta ni memang kena ikhlas. Itu sebab wajib juga belajar tasawuf kan, bersihkan hati kan. Baik, jadi punya hutang sehingga habis hartanya. Dan saya tidak lulus wasiatnya sama sekali. Hutang dulu habiskan. Yang eloknya bagi seseorang itu jangan berwasiat lebih daripada 1/3 hartanya. Malahan yang lebih elok lagi kurang daripada itu. Memang besar pahala wasiat, tapi kalau boleh tepat-tepat 1/3 atau kurang daripada itu. Kurang berapa? 1/4 ke? Kurang lah, apa yang dia kata kurang. Sekiranya seseorang berwasiat lebih dari 1/3 daripada hartanya, ni dia masih hidup, dia berwasiat lebih 1/3, dia malah nak kira. Setengah ulama berkata haram. Dosa, yang main. Nak berwasiat rasanya nak pahala, tapi lebih 1/3 dah berdosa. Manakala setengahnya mengatakan makruh. Ada ulama kata makruh, tak haram. Saya ambil yang makruh Ustaz, terpulanglah. Tapi nanti akhirnya bila dah dikira-kira, orang yang nak bagikan harta tu nanti tetap kena 1/3 juga, tak lebih. Maka yang lebih, makna contoh lebih dia kata seluruh harta aku sedekah, wasiatkan kepada anak angkat aku, contoh. Dialah yang jaga aku dari kecil. Dari kecil pula, daripada aku sakit kan. Sampailah sekarang lah kan, sampai mati dia belum mati lagi. Dan sekarang yang lain nama je anak, contoh nak jadi anak lah, contoh contoh wasiatkan seluruh harta, tak hanya 1/3. Tak kira dia jaga ke tak jaga ke, soal harta ni memang hak dia. Soal akhlak itu dengan orang yang berkaitan lah, dan dengan Allah Ta'ala. Itu soal akhlak lain. Maka yang lebih itu terhenti atas keizinan dan kelulusan daripada waris yang khas, bukan waris am, iaitu Baitul Mal. Kecuali waris-waris tak apalah, boleh, tak apa. Kan? Biasanya tu yang 1,000 ke bawah lah, tak apa, boleh. Atas 1,000 RM1 dah lain ceritanya. Itu hak saya kan, tak apa, memang hak dia. Sekiranya mereka meluluskan, sahlah ia, dan jika tidak meluluskan, tiadalah sah. Itu hak dia. Demikian juga tidak sah wasiat daripada setengah-setengah waris, melainkan dengan ada izin daripada waris-waris yang baki. Jika waris yang baki bersetuju, luluslah wasiat itu, dan siapa yang tiada bersetuju tidaklah lulus pada haknya. Ini
wasiat kepada waris ni, tengok kelulusan waris yang lain. Macam apa nama, ada yang tanya kan, kalau semua setuju bahaginya sama rata semua, kalau ada 10 orang adik-beradik, lelaki perempuan campur semua, tapi bahaginya memang bagi 10, semua dapat, ikut persetujuan masing-masing, ikut cakap dia lah, mulut dia. Aku cakap je tapi aku tak setuju, tak boleh, orang tak tahu hati awak dah cakap setuju, orang dah pegang lah cakap awak tu. Mana boleh, sebenarnya masa tu aku setuju tapi hati aku tak setuju, tak boleh lah, tak setuju cakap masa tu tak setuju, memang hak awak. Tapi nanti kau masa muka, itu masa muka dah akhlak lain, kena hormat hak orang. Nanti kau apa nama ni, tak jemput aku jamuan lah, apalah, kau kira putus saudara lah, apalah, itu yang memutuskan saudara tu yang salah lah, itu hak dia. Sebab jahat macam mana pun, kalau memang tu hak dia, kita kena redha. InsyaAllah adalah rezeki lain. Itu je lah pujuk hati kan. Baik, yang keempat, sambung sambung lama sikit lah. Disyaratkan pada sirah, iaitu mahu ada lafaz ijab, menyerah, yang menunjukkan kepada memberi selepas mati, sama ada terang, nyata, soreh tu sod, ra, bukan ain, ha, ya, ha, soreh. Ni macam talak juga tu, macam tolak seperti saya wasiatkan kepadanya bagian-bagian daripada harta saya, disebut wasiat. Atau saya beri dia bagian-bagian selepas mati saya, atau saya hibahkan. Nampak? Ini juga hibah dengan wasiat, sama formula dia tu. Atau saya hibahkan bagian-bagian kepadanya selepas mati saya. Hibah kalau daripada harta kita sama macam wasiat. Tapi kalau hibah insurans tu, itu tak sama. Pasal apa? Dia macam pelaburan lah, kita bayar, katalah macam saya bayar, ada dua, satu Prudential, satu Great Eastern. Prudential 54 100,000, yang Great Eastern 82 300,000, 200,000. Lagi besar. Tapi sayang nak buang yang apa nama tu, apa tadi tu, Group BSN tu. Jadi kalau saya kumpul-kumpul, umur katalah umur saya 60 tahun contohlah kan, daripada sejak saya masuk tu umur berapa, 30 katakan, 30 tahun, darab dengan berapa yang saya bayar, sampai tak 100,000? Rasa macam tak sampai, saya tak kira pula. Yang satu lagi tu sampai tak 200,000? Rasa macam tak sampai, rasa dah. Tapi bila saya meninggal dunia, sebelum waktu 60 tahun tu, atau semasa tepat 60 tahun tu, isteri saya akan dapat 300,000 lah. Jadi itu bentuk pelaburan lah. Jadi yang ini hibah juga, tapi harta sendiri, maknanya berapa yang dia ada lah, dia cari, dia ada. Dia tak bertambah, harta tak bertambah lah. Itu je bezanya. Yang lain sama, dibuat masa hidup dan harta diserahkan masa meninggal dunia. Dan wasiat ni pula 1/3 daripada hartanya saja. 1/3 saja daripada hartanya. Kalau yang hibah insurans tadi tu keseluruhan tu lah. Baik, atau untuknya bagian-bagian daripada harta saya selepas saya mati. Ini semua bentuk-bentuk ayat yang terang nyata, soreh. Atau lafaz sindiran, kinayah, apa nama ni, tak tepat. Seperti si fulan itu terhak daripada harta saya. Ayat dia macam tu. Cakap macam itu boleh jadi wasiat dan boleh jadi hibah. Maka terpaksalah berkendakkan kepada niat. Kena ada niat. Macam arwah bapak saya, dia cakap nak bagi tanah dia kepada anak saudara dia, masih hidup, tapi tak ada hitam putih. Ibu saya sampaikan, paksalah saya bagikan. Sekiranya ia mati padahal tiada diketahui niatnya, itu nescaya batal cakap itu, tidak jadi apa-apa. Kalau apa ni memang apa nama, ibu saya memang dengar sendirilah, dan bila dia cakap tu, maknanya niat dia lah tu, nak bagi kan.
Kalau orang tu niat tak cakap, kita pun tak tahu. Jadi nak tahu niat dia tu, dia cakap. Kalau tak tahu niat dia, nescaya batal cakap itu, tidak jadi apa-apa. Demikian juga jika ia membuat surat wasiat, iaitu berkendakkan kepada niat, kerana surat itu termasuk dalam kumpulan kinayah. Surat kena ada niat lah. Yang wasiat tu sendiri kena ada niat, sebab orang yang nak melaksanakan wasiat ni, dia berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia dengar, apa yang ditulis. Wasiat itu jadi lazim, iaitu mesti wajib apabila mati orang yang berwasiat, tetapi lazimnya itu dengan ada terimaan qabul, sekalipun terlewat daripada orang yang diwasiatkan kepadanya, orang yang tertentu, sekalipun berbilang-bilang orangnya ramai. Dan jika tidak tertentu orangnya, tak ditentukan, seperti katanya saya wasiatkan bagian-bagian daripada harta saya kepada fakir-fakir saja, tidaklah disyaratkan ada qabul. Sirah qabul tu, dan boleh diberi kepada 3 orang sahaja daripada fakir-fakir itu. Itu pun tidak mesti sama banyak. Tidak sah qabul ucapan menerima tu atau menolak dari menerima dalam masa hidup yang berwasiat. Kenapa? Kerana belum jadi haknya, belum meninggal lagi orang tu. Aku wasiatkan kepada engkau, saya terima. Apa tak boleh, orang aku belum mati lagi. Tunggu aku mati dulu baru aku terima. Sekiranya orang diwasiatkan itu mati lebih dahulu daripada orang yang berwasiat, si A wasiatkan si B, B pula yang meninggal dulu, nescaya batal lah wasiat itu, kerana belum jadi lazim, tak wajib. Harus bagi orang yang telah berwasiat menarik balik wasiatnya, seperti katanya, dia tarik balik, saya batalkan wasiat saya itu, atau saya fasahkan. Fasah ni putuslah, batal lah. Dia kahwin fasah kan, boleh tarik balik. Betul-betul tarik balik, meninggal. Tak ada rezeki, macam mana? Jika ia berkata, jadi kepada yang dah diwasiatkan tu, buat baiklah, jangan sampai dia tarik balik kan. Buat baik tu tak semestinya dapat wasiat je, buat balik. Jika ia berkata, saya wasiatkan kepada Zaid bagian-bagian daripada harta saya, kemudian katanya pula, saya wasiatkan harta itu kepada Umar, cakap macam itu bukan bermakna menarik balik, malahan harta itu di antara Zaid dan Umar setengah seorang. Ditambah, tambah bahagian, maksudnya asalnya 10,000, tapi bila disebut Umar, so Zaid 5,000, Umar 5,000. Seperti ini juga hukumnya jika disebutkan beberapa orang, macam itu juga dibagi antara mereka itu menurut kadarnya, atau ikut kadarnya. Selain daripada wasiat yang boleh mendatangkan manfaat dan pahala kepada si mati, maka waris-waris kepada si mati digalakkan berbuat sedekah dan sebarang kebajikan untuk si mati, seperti mewakafkan mushaf, yakni Quran, membangunkan masjid, mendermakan kepada anak yatim, waris-waris si mati, digalakkan buat sedekah, dan sebagainya. Termasuklah mendoakan bagi mereka itu, bagi si mati, terutama kedua ibu bapa, dan membacakan Quran, dihadiahkan pahalanya kepada mereka itu. Sedekah ni, sedekah daripada harta sendiri lah, kan. Ialah akan membuat sedekah. Boleh harta si mati, tapi maknanya bahagian bahagian waris tu kena persetujuan lah. Semua setuju tak ni sedekah? Baik, setuju. Pasal apa? Sedekahnya 1%. Kalau 10% dah macam senyap. Setuju tak? Krik tak boleh lah kan. Dah ada yang senyap, dah tak boleh lah. Kena semua setuju juga. Ataupun kalau nak, bahagian kita sendiri. Dah, kalau semua krik-krik, biar aku punya bahagian je lah yang aku sedekahkan. Baik, jadi moral of the story, pengajarannya, memang masih lagi bab duit wasiat ni, memang kena hati terbuka, memang kena redha, kena
tentang pembahagian. Jadi apa nama ni, duit kan, jadi kena kita doalah supaya kita ni tak apa nama ni tak irilah dengan bahagian ataupun orang penerima wasiat tu kita rentau aje. Mudah-mudahan ada rezeki lain insya-Allah. Cukuplah kadar ni, mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.